Salam sejahtera semua, saya Yuan dan bersama saya hari ini rakan saya Xin Fei. Hari ini kami akan membincangkan satu topik yang amat penting dalam kehidupan masyarakat masa kini, yaitu bahasa komunikasi dalam era digital menjana keberkesanan ilmu dan maklumat. Betul tu Yuan, dalam dunia digital sekarang, hampir semua aktiviti dilakukan seperti belajar, bekerja, malah bersosial adalah melalui platform digital. Contohnya, media sosial, email dan aplikasi dalam talian. Maka, penggunaan bahasa komunikasi ini yang berkesan sangat penting supaya penyampaian maklumat menjadi lebih jelas dan harmoni. Ya, tanpa bahasa komunikasi ini yang baik, banyak urusan mungkin tak dapat dijalankan dengan lancar. Namun begitu, masyarakat juga berdepan dengan cabaran. Contohnya, nilai kesopanan yang semakin terhakis dalam dunia maya yang bebas. Itulah sebenarnya kita perlu faham bagaimanakah bahasa komunikasi ini dapat menjana keberkesanan dalam penyampaian ilmu sambil mengekalkan etika dan adab. Marilah kita membincangkan dengan lebih mendalam. Xin Fei, dalam artikel ini disebut bahawa pemilihan kata memainkan peranan yang penting dalam keberkesanan komunikasi digital. Bolehkah kamu terangkan sedikit? Sudah tentu, pemilihan kata yang sesuai membantu memastikan mesej yang disampaikan jelas dan tidak menimbul salah faham. Contohnya, jika seseorang menggunakan perkataan yang kasar atau tidak tepat dalam komen di media sosial, orang lain boleh tersinggung. Namun, apabila seseorang menggunakan bahasa komunikasi ini yang sopan, penerima akan lebih terbuka untuk mendengar dan memahami maklumat yang ingin disampaikan. Betul tu. Kajian oleh Ibrahim pada tahun 2024 telah menunjukkan bahawa gaya bahasa yang berhema dan komunikasi pelajar mampu meningkatkan kolaborasi dan kefahaman dalam pembelajaran dalam talian. Jadi, penggunaan bahasa komunikasi ini yang sopan bukan sahaja menunjukkan kepribadian, tetapi juga meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu. Selain itu, kejelasan maklumat juga memainkan peranan besar, iaitu menurut Rahman dan Noor, mesej yang disampaikan secara ringkas, padat dan jelas dapat meningkatkan kefahaman penerima serta mengurangkan risiko salah tafsir. Oleh itu, kejelasan dan ketepatan maklumat amat penting dalam bahasa komunikasi ini agar mesej dapat disampaikan dengan berkesan. Selain pemilihan kata, struktur ayat yang jelas juga penting dalam komunikasi digital. Contohnya, dalam email rasmi yang akan hantar kepada pensyarah, seseorang pelajar itu perlulah menggunakan penanda wacana seperti selain itu, kesimpulannya atau oleh itu. Penggunaan penanda wacana ini menunjukkan kematangan pemikiran dan membantu penerima memahami mesej dengan lebih mudah. Betul. Jika ayat tidak tersusun, mesej mudah salah tafsir. Namun, dengan struktur yang jelas, bahasa komunikasi ini akan menjadi lebih profesional dan juga tersusun. Struktur yang baik juga mencerminkan ketuhan wacana, yaitu kesinambungan idea yang logik dan tersusun daripada satu bahagian ke bahagian yang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Noraini pada tahun 2023, keutuhan wacana telah membantu pembaca atau pendengar memahami mesej dengan lebih berkesan kerana setiap isi disusun secara berturutan dan saling berkait. Jadi, dalam penyampaian ilmu, keutuhan wacana memastikan mesej sampai dengan jelas dan tidak mengelirukan penerima. Aspek seterusnya yang sangat penting ialah penggunaan sumber rujukan yang sahih.
Dalam penyampaian ilmu dan maklumat, seseorang mesti memastikan setiap fakta dan pandangan disokong oleh bahan yang boleh dipercayai seperti jurnal akademik, artikel ilmiah atau laporan penyelidikan yang diiktiraf. Betul-betul Yuan. Misalnya dalam satu kajian oleh Ibrahim pada tahun 2024 yang diterbitkan dalam Journal of Creative Practices in Language, Learning and Teaching, beliau menegaskan bahawa penggunaan bahasa komunikasi ini yang berhemah dalam interaksi digital dapat meningkatkan kredibiliti penyampai maklumat. Ini menunjukkan bahawa sumber ilmiah mampu menyokong dan mengukuhkan hujah yang disampaikan. Selain itu, kajian oleh Rahman dan Noor pada tahun 2023 dalam ASEAN Journal of Communication Studies turut menunjukkan bahawa penyampaian maklumat berdasarkan sumber yang tepat membantu mengelakkan salah tafsir dalam kalangan pengguna media sosial. Ya, betul. Menyebut sumber dengan betul juga mencerminkan kejujuran intelektual. Hal ini menunjukkan bahawa penyampaian ilmu tidak hanya bergantung pada pendapat peribadi semata-mata, tetapi ini juga berpaksikan hasil kajian yang telah disahkan. Baiklah, Yuan, bagaimana pula dengan etika dalam komunikasi digital ilmiah? Etika sangat penting. Dalam dunia maya, setiap individu perlu menjaga tutur kata supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya, ketika guru dan pelajar berinteraksi dalam sesi Google Meet, guru perlu menggunakan bahasa komunikasi ini dengan betul dan pelajar juga perlu membalaskan dengan sopan, seperti mengucapkan terima kasih. Ya, komunikasi yang beretika membentuk suasana pembelajaran yang positif. Apabila etika dijaga, interaksi antara penyampai dan penerima maklumat menjadi lebih harmoni dan berkesan. Satu lagi aspek penting ialah mengelak bahasa negatif dan provokatif. Dalam media sosial, kita sering nampak pengguna saling mengejek atau menulis komen yang kasar. Bahasa seperti ini bukan sahaja menjejaskan suasana harmoni, malah boleh mengurangkan kredibiliti penyampaian maklumat. Betul, dalam konteks pendidikan, pelajar yang menggunakan bahasa kasar atau provokatif boleh menjejaskan semangat rakan lain untuk belajar. Maka, menjaga bahasa komunikasi ini bukan sekadar soal sopan santun, tetapi juga mempengaruhi keberkesanan penyampaian ilmu. Sekarang mari kita lihat kesan positif apabila bahasa komunikasi ini digunakan dengan betul. Pertama, bahasa komunikasi ini meningkatkan kefahaman dan penerimaan mesej ilmu. Sebagai contohnya, apabila guru menggunakan bahasa yang mudah difahami, pelajar akan lebih fokus dan semangat belajar meningkat. Selain itu, bahasa komunikasi ini yang sopan juga mewujudkan suasana pembelajaran yang harmoni dan beretika. Pelajar akan lebih menghormati pendapat rakan dan berani berkongsi pandangan mereka sendiri. Seterusnya, penggunaan bahasa komunikasi ini yang beretika dapat meningkatkan imej dan kredibiliti penyampai ilmu. Seseorang yang berkomunikasi dengan sopan dianggap lebih profesional dan dipercayai. Akhir sekali, bahasa komunikasi ini yang jelas juga membantu menyelesaikan masalah dengan baik. Individu yang menggunakan bahasa sopan lebih mudah menenangkan orang lain dan mencari penyelesaian bersama. Dalam keseluruhannya, penggunaan bahasa komunikasi ini yang berkesan bukan sahaja penting dalam dunia digital, tetapi juga dalam kehidupan seharian. Aspek ini telah mencerminkan nilai moral, sosial dan profesionalisme seseorang. Bahasa komunikasi ini yang sopan dapat mengekalkan hubungan yang harmoni serta menjadikan penyampaian ilmu lebih berkesan. Walaupun dunia ini semakin moden, nilai adab dan kesopanan tetap perlu dipertahankan. Jadi, marilah kita semua mengamalkan bahasa komunikasi ini yang beretika dan jelas dalam setiap platform digital agar ilmu dapat disebarkan dengan lebih meluas dan berkesan.
Sekian saja daripada kami. Terima kasih.